Selamat pagi. Mari kita sambung dengan menyelesaikan masalah berkaitan simpanan atau pelaburan. Okey, kita lihat contoh 14. Encik Zaidi, Encik Leong, Encik Navin bersara dan masing-masing menerima wang persaraan daripada syarikat sebanyak 600,000. Mereka bertiga melakukan pelaburan menggunakan cara pelaburan yang berbeza. Jadi setiap orang ada pemikiran yang berlainan kan? Okey. Siapakah pelabur yang bijak? Mula dengan Encik Zaidi. Encik Zaidi membeli sebuah pangsa puri kos sederhana di Kajang yang bernilai 1,500,000. Okey. Dan menerima sewa sebanyak RM800 sebulan. Wang selebihnya disimpan dalam simpanan tetap dengan kadar faedah 4% setahun. Ini Encik Zaidi. Encik Leong pula, dia melabur 400,000 dalam syarikat. Sekaligus dia beli dengan harga RM2 seunit. Pada tahun tersebut, syarikat itu mengisytiharkan dividen sebanyak 8%. Ini Encik Leong. So, Encik Navin pula, dia menyimpan RM200,000 dalam akaun simpanan dengan kadar faedah sebanyak 1% setahun dan baki RM200,000 dia simpan dalam akaun simpanan tetap dengan kadar faedah 4%. Maksudnya dia tak mahu risiko tinggi, semua simpan dalam bank saja. Ini adalah Encik Navin. So, sekarang kita nak kirakan siapa adalah pelabur yang paling baik. Mula dengan yang pertama, Encik Zaidi. Tahap risiko bagi hartanah dan simpanan tetap adalah rendah. Perpulangan atas pelaburan, bagaimana kita nak kira? Okey, pertama sewa RM800. Okey, 12 adalah 12 bulan. So 1 tahun dia akan terima 9,600. Faedah simpanan. Okey, dia simpan kan. So dia simpan dalam bank. Okey, duit yang sebaki dia dapat 10,000 setiap tahun. So tambah sekali, okey, 19,600 bagi dengan total dia ada 400,000. Darab dengan 100. So ROI dia 4.9%. Simpanan mudah dijadikan tunai manakala hartanah mengambil masa untuk dijual. So ini adalah kecairan yang Encik Zaidi ni, dia nak dapat duit pun senang kerana dia ada simpanan mudah. Dia simpan dalam dalam bank. Itu simpanan tetap boleh dapat tunai. So hartanah maksudnya pangsa puri tu. Kalau nak jual memang ambil masa lah. So kalau dia nak pakai duit, boleh ambil saja di akaun di bank. Okay, so Encik Leong pula. Encik Leong ni, tahap risiko dia adalah tinggi. Kenapa? Kerana dia beli saham. Okey, beli saham risiko mesti tinggi. So, menerima dividen dan bonus bergantung kepada prestasi syarikat yang dilabur. Jadi, jika beliau menjual saham, belum pasti beliau akan dapat menjual saham tersebut pada harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga pembeliannya. So, hal ini bergantung pada keadaan ekonomi dan prestasi syarikat. So, dia tak jual, tak boleh kata dia untung. So, dia untung dividen. Dividen 8%. So, bila dia untung 32,000. Okay. So, anda kirakan ROI, dia dapat 8%. Kecairan maksudnya nak dapatkan duit, senang saja. Jual saja dia dapat duit. Tapi, jual tu ada harga lah. Tambah ada you untung rugi tu tak tahu lagi. So, yang ini, Encik Leong, tahap ROI dia, tengok, lebih tinggi daripada yang Encik Zaidi. Kenapa? Kerana risiko ni lebih tinggi. Bagaimana dengan Encik Navin? Encik Navin punya lagi rendah. Risiko dia rendah, kenapa? Semua simpan dalam bank saja. Okay? Faedah simpanan, so 2,000. Faedah simpanan tetap, dia dapat 8,000. So jumlah dia dapat 10,000 saja. So dapat 2.5%. So simpanan mudah dijadikan tunai. So dia nak dapat duit memang sangat senang. Tapi risiko dia rendah, dia punya pulangan pun kurang lah. Itulah yang kita boleh kata. So Encik Leong merupakan pelabur yang bijak kerana nilai pulangan pelaburan beliau adalah tinggi berbanding dengan Encik Zaidi dan Encik Navin. So dalam contoh ini,
Encik Zaidi, Encik Leong dan Encik Nabi masing-masing menggunakan modal yang sama 400,000. Okey, keberkesanan pelaburan dibanding dengan jumlah pulangan masing-masing untuk tahun tersebut. Jadi adakah pelaburan anda berkesan atau tidak? Kita akan tengok ROI. Bandingkan ROI setiap orang, maka kita akan buat kesimpulan siapa punya pelaburan lebih berkesan. Itulah cara kita akan kirakan. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.